Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma. Syabas kepada anda semua kerana berpeluang menimba ilmu tentang tamadun Islam pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat menambah kefahaman anda dalam bidang ini. Saksikan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah berfirman yang bermaksud, dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf iaitu Arab Jahiliyah seorang Rasul antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Sebelum kedatangan Islam, manusia tidak bertamadun. Hidup dalam keadaan jahil, pincang dan rosak akhlaknya. Kerana pada ketika itu masih tiada Nabi sebagai pembimbing dan kitab sebagai panduan hidup. Kemunculan Islam mengubah segala fenomena. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan tahun 571 Masihi, lahir seorang putera yang bernama Muhammad bin Abdullah di bumi Arab. Lahirnya beliau sebagai anak yatim, melangsungkan kehidupan secara berdikari, lantas terdidik dengan sifat sabar dan lasak zaman kecilnya. Baginda bekerja sebagai pengembala kambing dan saudagar. Apabila usia meningkat dewasa, Muhammad mula mengasingkan diri daripada keluarga dan sahabat handainya. Detik 17 Ramadan 610 Masihi, berlaku peristiwa amat bermakna terhadap Muhammad dan seluruh alam, di mana beliau telah menerima wahyu pertama dari Allah. Dan bermulalah era pelantikan beliau sebagai Rasul Allah. Agama Islam yang menjadi asas pembentukan kehidupan. Rasulullah berfungsi memimpin dan memandu manusia agar mempunyai asas kepercayaan yang betul, kehidupan yang bersistematik, khalifah Allah yang bertanggungjawab, mengenali diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup. Tanggal ini bermulanya kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman jahiliyah. Tamadun Islam adalah berbeza daripada tamadun-tamadun lain kerana kelahirannya berlaku di sebuah padang pasir. Kelahirannya dikaitkan dengan faktor utama iaitu dorongan ajaran Islam. Galakan Islam supaya manusia menuntut ilmu, malah ia menjadi kewajipan setiap Muslim memperlihatkan bagaimana ajaran Islam menunjukkan jalan kemajuan dalam hidup. Wahyu pertama diturunkan menyebut perkataan Iqra', yakni baca sebanyak 2 kali adalah simbol kepentingan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Kelangsungan tamadun Islam dari abad ke-7 hingga kini ditandai zaman yang berbeza. Terdapat zaman yang menyaksikan turun naik tamadun Islam akibat beberapa masalah dalaman dan luaran yang perlu dijadikan iktibar oleh kita semua. Permulaan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula di era period Mekah, di mana dakwah bermula. Dakwah Rasulullah pada peringkat awal adalah secara rahsia kepada Sayyidatina Khadijah dan ahli keluarga seterusnya berkembang secara terbuka. Pada saat itu bermula penentangan, penindasan dan halangan oleh golongan kafir Quraisy dengan pelbagai ancaman dan kezaliman berlangsung selama 13 tahun. Rentetan daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti daripada dakwahnya. Malahan pada tahun 622 Masihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani dengan para sahabat dan penduduk kota Mekah telah berhijrah ke Yasrib untuk meneruskan dakwah di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membentuk negara Islam yang pertama di Madinah dengan mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar, membina Masjid Nabi dan menyediakan Piagam Madinah sebagai peraturan kepada kaum Islam, musyrikin dan keseluruhannya. Namun duka cita kepada alam seluruhnya apabila pada tanggal 632 Masihi, iaitu pada tahun 11 Hijrah, Nabi telah kembali bertemu Allah Azza wa Jalla. Setelah kewafatan Rasul, maka bermulalah peralihan kepimpinan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada para sahabat dan bermulanya zaman Khulafa Ar-Rashidin yang diterajui oleh Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 hingga 634 Masihi, Umar Al-Khattab pada tahun 634 Masihi hingga 644 Masihi, Osman Al-Affan pada tahun 644 hingga 656 Masihi dan Ali bin Abi Talib pada tahun 656 Masihi hingga 661 Masihi. Dalam period ini, Khulafa Ar-Rashidin berusaha menjalankan peranannya bagi meneruskan kesinambungan dakwah Rasulullah terdahulu. Umpamanya, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau berusaha memerangi golongan murtad, golongan yang ingkar mengeluarkan zakat dan mengakui menjadi nabi palsu. Abu Bakar meneruskan polisi pemerintahan Rasulullah dengan sedikit pembaharuan. Setiap wilayah dilantik wakil sebagai pemerintah. Madinah masih kekal sebagai pusat pemerintahan. Abu Ubaidah dilantik sebagai pemegang amanah perbendaraan kerajaan. Pada zaman Umar, beberapa pembaharuan telah dilakukan, antaranya memecahkan kawasan dan pusat pemerintahan di wilayah yang berasingan. Pada setiap wilayah telah dilantik seorang wakil dan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. Umar juga telah mengemaskini dan memperbarui undang-undang pentadbiran tanah, di samping mengubah suai dalam penempatan cukai urusan dan pentadbiran serta usaha terhadap hartanah. Dalam meluaskan pengaruh dan kuasa, Umar telah mengadakan pembaharuan dan penyusunan dalam lapangan ketenteraan serta meneruskan peluasan kuasa terhadap wilayah yang masih berada di bawah Rom dan Parsi. Aspek-aspek pembaharuan yang dilakukan oleh Umar secara ringkas adalah melaksanakan projek pengairan di Mesir dan Iraq untuk meningkat hasil pertanian, hak milik diberi kepada sesiapa sahaja yang mengusahakannya, gaji dibayar kepada anggota tentera, bandar utama dijadikan pusat ketenteraan seperti Kufah dan Basrah, membentuk pasukan polis rahsia dan pengintip. Selain itu, gaji hakim dinaikkan untuk mengelakkan daripada rasuah, menambahkan hukuman sebat kepada peminum arak daripada 40 sebatan kepada 80 sebatan, sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat dijadikan, wujud cukai tanah, menurunkan kadar cukai jizyah, golongan hamba diberi perhatian, memperkenalkan kalender Islam, mengadakan penjara, menubuhkan pasukan polis dan menubuh pejabat Baitul Mal. Sementara itu, zaman Khulafa Ar-Rashidin diteruskan lagi oleh Khalifah Uthman. Antara sumbangannya ialah mengarahkan Al-Quran dibukukan dan disalin semula dalam mushaf rasmi yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Salinan dibuat dan dihantar ke kawasan tertentu dan beliau juga membesarkan Masjid Nabawi. Setelah kewafatan Uthman, Saidina Ali telah dilantik sebagai penggantinya. Oleh sebab Saidina Ali adalah daripada Bani Hashim, musuh tradisi Bani Umayyah pada zaman jahiliah, maka pelantikan ini menyemarakkan semula perselisihan. Maka tercetusnya peperangan Al-Jamal dan peperangan As-Siffin yang telah mengorbankan ratusan ribu umat Islam. Antara pembaharuan yang dilakukan pada zaman Saidina Ali ialah menukar gubernur yang dilantik oleh Uthman dengan gubernur yang baru, mengambil semula harta yang telah diberikan oleh Uthman kepada keluarga dan kerabatnya daripada sumber dan harta kerajaan dan menukar pusat pemerintahan daripada Madinah ke Kufah. Bani Umayyah. Selepas kewafatan Ali, penduduk Kufah telah melantik Hasan bin Ali sebagai pengganti. Bagi mengelak keadaan huru-hara, Hasan telah menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Syam. Pada ketika ini, corak pentadbiran bersifat khalifah telah bertukar kepada mamlakah. Terdapat dua pusat pentadbiran, iaitu Damsyik, Syria, pada tahun 661 hingga 680 Masihi dan Andalusia pada tahun 705 hingga 1031 Masihi. Pada zaman ini, empayar berjaya diperluaskan sehingga utara Afrika, Spanyol, Andalus, Perancis dan ke timur meliputi wilayah Asia Tengah dan India. Pemerintahan yang paling cemerlang ialah ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga beliau berjaya membasmi kemiskinan. Pembinaan Masjid Cordova juga berjaya ditubuhkan.
Semasa pemerintahan Kerajaan Umayyah, di Andalusia, masyarakat diperkenalkan sistem pembelajaran yang komprehensif dalam semua bidang. Pemerintah telah menaja pelajar-pelajar mendalami semua bidang ilmu yang boleh membina masyarakat. Contohnya, Khalifah Abdul Rahman Al-Awsat membina universiti dan menaungi ulama dengan elaun tertentu. Khalifah Al-Hakam telah mengambil inisiatif mendirikan perpustakaan dan membeli buku-buku rujukan. Hampir seluruh Andalus mempunyai pusat pengajian dan universiti, antaranya di Seville, Granada, Toledo dan Cordova. Dalam pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, Abdul Rahman Ad-Dakhil berkuasa selama 32 tahun. Beliau berhasil mengatasi ancaman baik dari dalam maupun daripada luar. Kemajuan dinasti Umayyah di Andalus dicapai pada zaman Al-Muntasir, pengganti kepada Abdul Rahman Ad-Dakhil. Kemajuan Cordova dibukti dengan Al-Qasru Al-Kabir, kota satelit yang dibangun oleh Ad-Dakhil. Terdapat di dalamnya istana yang megah, Rushafat, istana yang dikelilingi taman, Masjid Jami' Cordova, Az-Zahra, kota satelit di pergunungan Sierra Morena. Kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap kecuali mihrab, dan air mengalir di tengah masjid, danau kecil yang berisi ikan yang indah, taman haiwan, fabrik senjata dan fabrik perhiasan. Umayyah berlangsung selama 90 tahun dengan khalifah seramai 14 orang. Yang dianggap besar pengaruhnya pada tahun berkenaan ialah Muawiyah, Abdul Malik, Marwan, Al-Walid Abdul Malik, Umar Abdul Aziz dan Hashim Abdul Malik. Kini beralih kita ke Bani Abbasiyah. Selepas jatuhnya pemerintahan terakhir Bani Umayyah, pemerintahan Bani Abbasiyah pula memegang tampuk pemerintahan Islam yang bertukar pusat pemerintahan daripada Damsyik ke Baghdad. Berkuasa selama 524 tahun, iaitu 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Pada zaman ini, perkembangan kebudayaan, keilmuan, kegiatan ekonomi dan politik begitu meluas dan gemilang. Kemuncak ketamadunan Islam pada zaman ini ialah semasa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid dan Al-Ma'mun. Lahir ulama besar dalam bidang hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Muslim. Di samping itu, lahir penyelidik dan ilmuwan dalam bidang sains teknologi yang terkenal seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Umar Khayyam, Ibnu Battuta. Pada zaman ini juga, penubuhan universiti di Andalus iaitu Universiti Cordova dan Universiti Al-Azhar di Mesir. Universiti-universiti di Eropah bermula pada tahun 1088 Masihi, iaitu Universiti Bologna, pada tahun 1150 Masihi, Universiti Paris, dan pada tahun 1167 Masihi adalah Universiti Oxford. Pada zaman Bani Abbasiyah, Baitul Hikmah didirikan berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapati dari Persia, Bizantium, Ethiopia dan India. Sejak abad ke-9 Masihi, Baitul Hikmah dijadikan tempat penerjemahan karya-karya falsafah klasik di bawah pimpinan Hunain ibnu Ishaq. Mereka menterjemah falsafah karya Galen, Aristoteles dan Plato. Abbasiyah merupakan kerajaan yang terbesar dan terpenting dalam sejarah Islam klasik. Berpusat di kota Baghdad, didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, bercorak pluralistik, etnik, saintifik dan keagamaan. Bani Abbasiyah meliputi 3 zaman. Zaman perkembangan dan puncak kejayaan, iaitu pada tahun 750 hingga 950 Masihi, bermula dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban. Zaman perpecahan pula pada tahun 950 hingga 1050 Masihi, apabila kerajaan Bani Buaih yang beraliran Syiah dari Parsi berkuasa yang menjadikan khalifah sebagai boneka. Zaman kejatuhan Bani Abbasiyah pada tahun 1050 hingga 1250 Masihi,
iaitu ketika Bani Saljuk yang berketurunan Turki berkuasa secara dominan di lingkungan pemerintahan pusat di Baghdad dan khalifah tidak memiliki sebarang peranan. Kuasa hanya efektif di sekitar Baghdad. Akhirnya, tentera Mongol pimpinan Hulagu Han dari Mongolia menyerang Baghdad. Seterusnya, kita beralih kepada Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah Turki yang diasaskan secara rasmi sekitar tahun 1300 Masihi telah mencapai kemuncaknya apabila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menguasai Konstantinopel pada tahun 1453 Masihi. Kerajaan Uthmaniyah berjaya melebarkan empayanya dan pengaruh tamadun Islam hingga ke Eropah Timur. Di antara kawasan yang berjaya dikuasai ialah Austria, Hungary, Romania, Bulgaria, Kazakh, Yugoslavia, Albania dan seluruh kepulauan Greek dan Ukraine. Di India, tamadun Islam mula bertapak dengan tertubuhnya Kerajaan Ghaznawi yang diasaskan oleh Sabuktigin pada penghujung abad ke-10. Selepas itu, terdapat beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Delhi, Khilji, Tughluk dan Kerajaan Mongol. Di akhir abad ke-18, Kerajaan Uthmaniyah Turki mula menjadi lemah dan sedikit demi sedikit wilayahnya di Eropah Timur dan Utara Afrika terlepas kepada kuasa Eropah. Kerajaan Uthmaniyah Turki yang berdiri selama 637 tahun akhirnya runtuh apabila Sultan Abdul Hamid II telah digulingkan oleh The Young Turks, pimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang kemudiannya dilantik menjadi Presiden Turki seumur hidup. Masyarakat Islam yang dijajah gagal mempertahankan tamadun mereka dan mula diresapi ideologi sekular Barat yang sekaligus membawa kemerosotan tamadun Islam.